Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak Akasia 6. Hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita bagi subjek penyediaan dan pembuatan makanan, dan hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu noodle dan dumpling. Noodles dan dumpling ni kalau anda semua ingat dia masih lagi dalam kategori very niche. Okey, apa itu noodles? Noodles kita kenali sebagai mi. Mi dalam bahasa Melayu bermaksud sejenis makanan yang diperbuat daripada dough tidak beragi yang dibentuk menjadi jaluran yang nipis dan lepeh atau silinder bulat lalu dimasak dalam cecair yang mendidih. Bergantung kepada jenisnya, mi bolehlah dihidangkan kering atau disejukkan sebelum dimasak. Perkataan mi adalah berasal daripada sebutan bahasa Hokkien bagi perkataan Cina kerana makanan ini juga berasal dari Cina. Contoh dough tidak beragi adalah seperti tepung, minyak, air, garam dan sebagainya. Bahan utama mi adalah telur, gandum, kacang kuda, gandum, kacang hijau, beras, kanji, kentang dan telur. Jadi kesemuanya ini boleh dijadikan sebagai dough ataupun dough untuk membuat mi. Berikut merupakan jenis mi dan bahan pembuatannya. Mi yang diperbuat daripada campuran telur dan tepung gandum, antaranya adalah mi telur, Chinese egg noodle. Mi yang diperbuat daripada tepung gandum, contoh mi-nya adalah so mein noodles, udon noodles, gandum, mi yang halus dan mi yang tebal. Mi yang diperbuat daripada tepung beras, contoh mi-nya adalah kuih tiaw, bihun, mi suah. Ciri-ciri dan kegunaan noodles, terdapat jenisnya ada dua kategori iaitu noodles kering, so mein segar, itu adalah noodles kering. Noodles kering tu adalah yang telah dikeringkan. Seperti mi segera, bihun, yimi, suhun, mi segera, soba kering, laksa kering, kuih tiaw, laksa segar, mi kuning, laksam, mi wantan, shirataki. Apa ciri-ciri dia? Terbahagi kepada tiga jenis iaitu wet flour noodles, wet flour noodles, rice noodles dan hand pulled noodles. Biasanya dimakan sejuk, panas, kukus, goreng, rebus atau dihidang bersama sup. Aspek pemilihan bagi noodles adalah mempunyai rupa dan tekstur yang licin dan seragam. Tiada tumpuk apabila dilihat di bawah cahaya, berbunyi rapuh apabila dipatahkan. Jadi sekiranya awak masih ingat, aspek pemilihan noodles ni hampir sama dengan pasta, iaitu dia tiada tumpuk apabila dilihat di bawah cahaya. Kalau awak masih ingat. Apa kegunaan noodles? Kegunaan noodles ni adalah contoh-contoh resepi yang awak boleh buat. Misalnya kat sini, tapi masyarakat Melayu biasanya dia memang terkenal buat mi goreng, mi rebus, mi kari. Kalau lihat contoh kat sini macam-macam. Chicken chow mein, chicken lo mein, Chinese noodles in peanut sauce, Shanghai stir fry noodles, Szechuan noodles, soba salad, dan sebagainya. Contoh-contoh noodles di pasaran, contoh-contoh mi di pasaran adalah mi wantan, yimi, mi segera, shirataki, soba, udon, so mein. Contoh-contoh noodles di pasaran juga seperti berikut, selain daripada yang dinyatakan sebelumnya, mi hun, mi, kuih tiaw, suhun, laksam, laksa. Dan kesemuanya diperbuat daripada tepung iaitu dough yang tidak beragi. Apa akan jadi jika dough itu beragi? Mi itu akan jadi besar dan tak sesuai dipanggil sebagai mi. Okey, seterusnya kita beralih kepada topik dumpling. Dumpling berasal dari negara China, Korea, Jepun dan Mongolia.
Dumpling diperbuat daripada tepung gandum, telur dan air. Kebiasaan dumpling dikukus atau dicelur. Dumpling boleh dibuat dengan pelbagai inti seperti sayur-sayuran, daging atau karangan laut. Kemahiran membalut kulit dititik berat bagi mengelakkan inti terkeluar semasa proses memasak dan rupa bentuk dumpling menarik dan cantik. Secara umumnya, dumpling direbus atau dikukus dan dihidangkan bersama cuka, kicap, bawang putih dan minyak cili. Sekarang terdapat dumpling tanpa inti yang direka oleh masyarakat Itali. Ciri-ciri dan kegunaan dumplings. Kalau lihat kat sini, jenis dumplings ada dua kategori iaitu dumpling tanpa inti dan dumpling berinti. Dumpling tanpa inti ada dua, spaezel dan gnocchi. Dumpling berinti pula adalah wonton dim sum. Okey, apa ciri-ciri dumplings? Didapati dalam saiz dan kecil. Didapati dalam saiz yang kecil dan pelbagai bentuk, biasanya berinti dan diselaputi dengan kulit dough yang nipis, mempunyai tekstur yang lembut tetapi kenyal. Mempunyai kulit yang kenyal dan lembut, inti yang lembap dan berperisa bagi aspek pemilihan dumplings. Apa kegunaan dumpling? Contoh-contoh resepinya adalah German spaezel, dumpling soup, potato dumpling, go dim sum. Okey, ini adalah contoh dumplings. Dumplings tidak berinti iaitu spaezel, gnocchi. Okey, manakala dumpling berinti, kalau lihat kat sini adalah wonton dan dim sum. Okey, latihan pengukuhan terdapat di muka surat 27 dan 28 untuk menunjukkan anak-anak semua faham atau tidak berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini. Cara nak jawab adalah seperti biasa. Lihat slide cikgu, lihat dan baca modul yang telah diberikan. Sebab kat situ terdapat nota yang cikgu dah selitkan. Hantar tugasan kepada cikgu bila anda semua dah siap. Jangan lupa hantar ya. Okey. Kalau tengok kat sini latihan 1, apa yang awak perlu lihat cuma baca sahaja. So baca saja nota yang cikgu bagikan tu. Awak akan dapat jawab. Contohnya latihan 1, mi adalah nombor 1, mi adalah sejenis makanan yang diperbuat daripada jawapannya dah ada dalam nota. Mi atau mi bermaksud jenis makanan yang diperbuat daripada dough tidak beragi. Dough diperbuat daripada dough tidak beragi. Okey, soalan seterusnya awak jawab dengan lihat slide ni dan juga nota yang cikgu dah bagi. Okey, latihan 2 tu awak semua hanya perlu melabel sahaja nama-nama mi di bawah. Ringkas saja tugasan pada hari ini. Okey, sekian saja daripada Cikgu Suzy. Berjumpa lagi pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.